Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung tajuk projek pengaturcaraan. Kalau awak ingat balik, 2 minggu lepas cikgu dah kita masih dalam tajuk yang sama, tapi 2 minggu lepas cikgu suruh awak buat cerita tentang projek apa yang nak awak buat. Tapi malangnya tak ramai yang hantar projek tu. Maksudnya saya rasa awak mungkin tak faham. Hari ni cikgu akan terangkan. Baik, yang ini sebenarnya adalah contoh projek yang cikgu ambil dalam buku teks. Kalau awak tengok dalam buku teks tajuk projek pengaturcaraan tu ada tentang rama-rama ni lah. Dia tunjukkan satu persatu. Maknanya awak kena buat macam tu daripada cerita pendek ni. Maksudnya dia buat tentang rama-rama ni. Lepas tu awak kena buat algoritma dia. Maksudnya perjalanan dia macam mana secara ringkasan. Lepas tu kita buat pseudocode. Lepas tu kita akan buat carta alih. Kalau awak tengok. Lepas tu nanti bila dah siap ketiga-tiga tu, barulah awak akan masukkan projek awak tu dekat dalam Scratch tu. Dalam aplikasi Scratch tu. Itu sebenarnya. Jadi ni cikgu nak terang balik. Tahniah pada siapa yang dah hantar awak punya jalan cerita pada saya 2 minggu lepas. Jadi hari ini, untuk minggu ini, tugasan untuk minggu ini ialah cikgu nak, pertama, awak siapa yang belum buat cerita, awak kena karang semula, cerita ataupun situasi tentang permainan kamu, tentang projek permainan yang kamu nak buat, tentang projek permainan yang kamu hendak buat. Okey, cikgu terangkan kat sini. Awak tengok dulu dekat dalam ni. Dalam ni kalau kita tengok ada beberapa watak. Maknanya bila awak nak buat game, contoh bila awak main game kan, dalam kes ni, game ni dia buat tentang rama-rama. Dalam kat sini ada 3 watak. Rama-rama. Watak dia ialah rama-rama. Lepas tu burung dengan kucing. Lepas tu dia ceritakan apa yang rama-rama buat, apa burung buat, apa kucing buat. Maksudnya awak pun kena buat macam tu. Faham tak? Awak pun kena buat macam tu. Awak kena reka. Awak nak libatkan pasal binatang ke? Rama-rama awak tahu awak nak libatkan binatang ke atau orang ke terpulang pada awak. Tapi dalam kes ni, kalau awak tengok, dia kata seekor rama-rama terbang di bahagian atas dari kiri ke kanan. Maksudnya dekat game tu nanti bila dah jadi, rama-rama tu dibayangkan dia akan terbang dari kiri ke kanan. Lepas tu ada burung terbang kejar rama-rama dari belakang. Yang kucing pula berusaha nak tangkap rama-rama. Okey, untuk kucing tu nak tangkap rama-rama untuk menyelamatkannya daripada burung. Okey, bila kucing tu dapat tangkap rama-rama, dia kata rama-rama akan dibawa turun dan dilepaskan oleh kucing. Lepas tu bila dah lepaskan rama-rama tu, dia ucap pula terima kasih. Ada pula slot rama-rama tu ucap terima kasih. Lepas tu dia kata kalau kucing tu tersentuh burung ketika melompat untuk menangkap rama-rama, bunyi akan dikeluarkan. Dia cakap ni secara umum. Dia tak bagi tahu bunyi apa. Okey? Tapi nanti bila dia nak buat projek tu, dia akan tentukanlah nak bunyi apa. Faham tak? Sama juga dengan awak. Awak boleh reka apa-apa. Apa-apa cerita. Contoh, kalau awak cuba awak tengok balik game-game yang awak pernah main. Awak tengok perjalanan game tu macam mana. Tak kira lah satu game tu dia mesti ada misi dia kan. Nak kena tangkap apa kan. Contoh, katalah cikgu nak buat cerita ringkas. Kalau saya nak buat cerita senang-senang je. Contoh, cikgu buat pasal permainan bola lah. Katakan cikgu akan buat contoh, cikgu akan kata seorang budak lelaki mengejar bola untuk masukkan ke dalam gol. Okey. Lepas tu pihak lawan ada seorang lelaki lain, mungkin ada 2 budak lelaki, tapi budak lelaki yang depan ni mungkin baju merah, yang budak lelaki lagi satu ni mungkin baju biru. Tim lain dia akan pihak lawan lah, dia akan menghalang lah bila cikgu nak masukkan bola dalam gol. Lepas tu bila bola masuk dalam gol, markah akan dapat.
Cikgu akan nampak mata akan bertambah. Kalau bola tu terkeluar daripada gol, badan cikgu akan lemah. Macam tu, contoh macam tu. Faham tak? Jadi awak karang cerita awak sendiri. Game yang awak rasa awak nak buat. Tak kira awak karang je apa-apa. Katalah kalau awak tak tahu sangat lah, memang dah tak ada idea, dah buntu, dah lama sangat bersawang dekat PKP ni, duduk rumah tak ada idea sangat. Ambil balik cerita rama-rama ni, kau tukar je lah si binatang-binatang ni, watak-watak haiwan ni awak tukar kepada benda lain. Maksudnya awak fikirkan rama-rama ni awak nak jadikan apa, burung tu tukar jadi binatang lain, kucing jadi binatang lain. Tapi awak salin je lah ni, sebab cikgu nak bagi awak markah ni. Faham tak? Cikgu nak at least awak memikir untuk awak projek awak ni. Okay? Jadi untuk yang minggu lepas, siapa yang dah bagi jalan cerita tu pada cikgu, awak guna jalan cerita awak tu yang sama. Lepas tu buat algoritma untuk cerita tu. Okay, maksudnya hari ni sebenarnya yang kita nak buat ialah algoritma ni. Awak buat algoritma cerita tu. Kalau awak tengok kat sini, algoritma tu maksudnya macam poin-poin penting sahaja. Dia tidak melirik macam cerita tu. Dia macam asas, macam mana, isi penting kepada jalan cerita awak. Dia secara point. Contoh, dia kata rama-rama bergerak atas dari kiri ke kanan. Burung terbang di bahagian atas dari kiri ke kanan pada ketinggian yang sama. Lepas tu kucing berada di bahagian ni. Lepas tu ketiga apa, keempat apa, lima apa. Tapi dia tak adalah dalam bentuk nombor, dalam bentuk poin-poin macam ni je. 6 apa, 7 apa. Maksudnya dia terangkan perjalanan game tu secara detail. Tu masuk algoritma. Contoh kalau tadi cikgu cerita pasal bola sepak, pasal budak tadi nak masuk gol, cikgu akan cakap lah, contoh budak lelaki berbaju biru mengejar bola. Contoh. Lepas tu budak lelaki baju merah cuba mengawal supaya bola tidak masuk ke dalam gol. Lepas tu budak baju biru cuba menyepak bola ke dalam gol. Sekiranya bola masuk dalam gol, macam tu, poin-poin penting. Faham tak? Tapi kalau yang bentuk situasi ni, dia dalam bentuk cerita, awak ceritakan. Itu perbezaan antara situasi dengan algoritma. Faham tak? Jadi cikgu nak tadi pertama awak kena buat ini. Ni pertama awak kena buat. Yang kedua, awak perlu bina algoritma berdasarkan situasi yang awak pilih. Okey, faham tak? Ada dua perkara yang awak kena buat hari ni. Siapa yang dah buat situasi minggu lepas, tak perlu buat situasi. Yang dah buat, yang tak buat lagi, kena buat situasi, kena karang. Sebab algoritma tu cikgu nak tengok berdasarkan cerita. Kalau katalah minggu lepas awak yang buat, awak nak tukar lah untuk minggu ni, awak nak tukar cerita lain, awak buatlah lain. Kalau nak senang, buat yang pendek-pendek je. Contoh kalau awak tengok awak main game PUBG kan, apa dia punya objektif PUBG tu, awak nak kena buat apa? Sama juga kan? Tengok jalan cerita game, setiap game yang awak main. Macam Mario. Kalau katalah siapa pernah main game Mario dia nak selamatkan puteri kan. Maksudnya dia kena makan cendawan. Betul tak? Makan cendawan, lepas tu dia kena kutip duit. Kalau dia dapat makan cendawan, dia jadi besar. Lepas tu dia kutip duit. Lepas tu dia kena ngelak daripada halangan-halangan tu. Nampak tak? Itu dia punya game. Tapi dia punya objektif Mario tu sebenarnya apa? Dia nak cari puteri. Dia nak selamatkan puteri yang terkurung dekat dalam castle. Betul tak? Tapi dalam dia nak selamatkan puteri tu, dia ada banyak halangan. Awak ceritalah. Cerita perjalanan tu macam mana. Apa benda halangan, apa benda. Itu contoh kalau yang Mario. Tapi kalau awak sendiri, ni cikgu bagi peluang awak sendiri nak buat game awak sendiri. Awak rasa awak nak buat game apa? Itu maksudnya. Maksudnya awak ceritakan game apa awak nak buat. Lepas tu awak tulis secara ringkasan. Tu yang kita panggil algoritma. Step by step. Maknanya langkah demi langkah macam mana perjalanan game awak itu. Okey? Cikgu harap awak buat awak punya projek ni, sebab ada markah. Awak nak masuk tingkatan 1 berdasarkan pada markah awak. Okey? Itu saja aktiviti untuk minggu ni. Kalau ada masalah, awak boleh PM saja cikgu.
dekat Telegram. Awak type saja @sendu_kayu, cikgu akan jawab. Okey? Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.